Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi untuk menonton video ini. Okey, saya nak menjawablah kan. Setengah ramai yang berminat nak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan pendapatan yang stabil daripada internet. Dan apa yang bakal saya kongsikan ini adalah sebenarnya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Lebih kurang dah 4 tahun saya buat full time kerja dari rumah. Okey, yang mana saya bermula 2009 hujung tahun, tapi secara saya mendalami ilmu internet business sebagai usahawan internet ini, saya mendalaminya seawal Januari 2010. Saya mula menetapkan saya punya matlamat yang saya nak duduk rumah dapat duit dan senang lah, nak bebas. Okey, Januari 2010. Dan saya pergi belajar dengan beberapa guru. Dan akhirnya daripada perjalanan tu saya memang orang cakap macam-macam buat lah. And bisnes itu, bisnes ni, join program tu, join program ni. Ada yang berjaya, ada yang separuh jalan. Biasalah. And kita pun orang cakap dalam fasa pertama tu 2010 tu sebenarnya saya mencari identiti ataupun mencari apa bisnes yang aku nak buat ni sebenarnya. So dalam perjalanan tu memang saya ada buat 1-2 bisnes. Pendapatannya okey jugalah, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Ada rezeki tu saya dapat dalam 4-5 ribu juga sebulan. Okey, dan dalam perjalanan tu saya melihat saya ada potensi dalam dunia education, dan saya juga memang minat untuk mengajar. Jadi saya menceburi bidang iaitu training, jadi saya jadikan training pula sebagai bisnes saya, antara core bisnes saya lah, selain ada beberapa produk yang saya jual. Dan dari situ saya mula bina core business. Di sini yang penting yang saya nak nampakkan adalah untuk membina pendapatan yang kukuh 5 angka sebulan ataupun 10,000 sebulan. Pertama sekali anda harus ada core business. Okey, core business yang memang memberi pendapatan kepada anda setiap bulan. Okey, dan daripada situ bila dah ada core business, barulah kita tambah business yang kedua, business yang ketiga atau business yang keempat. Okey, memang saya buat banyak bisnes masa tu. Ada dalam perjalanan masuk tahun 2011 tu saya dah ada lebih kurang 4 ke 5 bisnes. Dan ada juga bisnes yang gagal ataupun buat separuh jalan pun ada, sebab macam-macam sebab lah. Dan pada tahun saya mula mencapai pendapatan 5 angka First saya capai, kalau tak silap saya, pada tahun 2010 bulan 10. Pada saat tu saya dapat satu order yang besar, salah satu produk saya. Masa tu jus manggis lah saya jual. Saya dapat order besar berapa belas ribu order masa tu. Dan campur-campur dengan training, campur dengan bisnes-bisnes yang lain, saya dapat lebih kurang 10,000 bersih. So masa tu saya income dah 10,000. Tapi masuk bulan seterusnya saya nak ulang balik tak dapat. Okey, dia jatuh balik ada dapat 5,000, 4,000 6,000 macam tu 8,000 tak stabil. Jadi pada tahun 2011 saya teruskan lagi pencarian saya cari lagi bisnes yang baik, yang mana saya cuba. Okey, saya nampak peluang, saya cuba dan saya buat. Dan dari situ 2011 saya banyak kali juga hit 10,000 pada tahun 2011. Hit 11,000, 12,000, ada dan 13,000. Dan pada pertengahan 2011 saya dah mula dapat rentak. Okey, saya dah mula mendapat rentak dan dapat mengekalkan konsisten pendapatan 10,000 ke atas. Jadi di situ saya mula rasa yakin dan semakin stabil pada tahun 2011. Dan saya pernah mencecah hujung tahun 2011 saya pernah mencecah pendapatan 20,000. Masa tu 20,000. Tapi lepas tu tak dapat dah 20,000. Lebih kurang macam itulah, 10, 12, 13 itu saja. Dan pada masuk tahun 2012 saya mula fikir kalau asyik cari bisnes je, bila asyik tukar-tukar ataupun
saya tak fokus lah. Jadi saya pilih bisnes-bisnes yang betul-betul potensi untuk long term, dalam 3 atau 4 bisnes. Jadi saya fokus. Daripada situ saya mula fokus dan kembangkan. Okey, saya kembangkan mana-mana bisnes yang saya nampak ada potensi ataupun dah memang memberikan saya pendapatan setiap bulan, cuma tak cukup jadi saya kembangkan. Dan alhamdulillah saya berjaya pada tahun 2012 saya berjaya. Sepanjang tahun tu konsisten saya menjana pendapatan yang stabil, 10,000 ke atas. Dan pada tahun 2013 bagi saya adalah tahun kejayaan untuk perniagaan internet saya, yang mana kalau dulu nak dapat 20,000 tu payah jugalah. 2013 ni orang cakap 20,000 tu orang cakap dah biasa biasa dapat, dan tak terfikir pula kadang-kadang tu sampai income berpuluh-puluh ribu. Dan apa yang saya nak kongsikan di sini adalah iaitu kuasa leverage. Okey, apa itu leverage? Yang macam mana saya cerita daripada daripada tahun 2011, 12, 13 ni saya meleveragekan bisnes saya. Okey, saya lukiskan kat sini leverage tu maksudnya kita, dan saya leverage pertama di sini saya nak tunjukkan ada 3 jenis leverage. Yang mana yang pertama, leveragekan bisnes ataupun income kita. Katakan anda makan gaji pendapatan anda 2,000. Okey, anda harus buat part time 1, part time 2, part time 3, part time 4, contohlah. Mungkin sini 2,000, 2,000 dan 10,000 lah. Ataupun anda ada bisnes, main business, dan di sini main business mungkin 5,000. Mungkin bisnes ni kecil 2,000, ini 1,500. Ataupun anda tak perlukan 5, anda perlukan 3 saja pun dah cukup. Asalkan campur-campur 3 ni akan jadi 10,000 juga. Okey, kalau anda rasa anda jenis yang tak boleh banyak bisnes, pening banyak bisnes, jadi anda boleh juga meleveragekan dalam bentuk network ataupun agent. Katakan anda ada satu bisnes ataupun bisnes yang solid yang mana memang laris ataupun untuk long term tu memang bagus. Jadi anda perlu kembangkan dari segi network. Katakan satu network anda memberikan anda 2,000, sekiranya anda ada 5 stokis ataupun ejen dia memberikan anda 10,000 sebulan. Okey, itu 5 orang. Kalau anda 10 orang, kiralah sendiri. Okey, itu dari segi network Ini juga saya buat. Dan juga yang terakhir dari segi produk. Katakan anda ada produk sendiri ataupun anda bekerja ataupun berniaga produk orang pun boleh juga, yang mana company itu ada banyak produk. Setiap produk anda targetkan 2,000, 2,000. So ada 5 produk 10,000. Ataupun ada satu hot item ataupun produk yang laris, laku keras 5,000, ni mungkin 2,000, 1,000, 500, 500. So anda harus meleveragekan daripada 3 jenis sama ada dari segi bisnes, income ataupun network agent ataupun dari segi produk. So ini yang saya lakukan dalam bagaimana saya nak mengukuhkan kedudukan pendapatan saya bulanan saya leveragekan daripada 3 jenis 3 kategori inilah. Okey. So kalau nak ceritakan memang banyak juga faktor-faktor yang menyumbang bagaimana kita nak menjana pendapatan secara konsisten dari internet. Cuma saya dapat yang teknik dia tadi tu leverage, lain-lain tu anda harus personal development, anda harus bina juga skill development, dan business dari segi kewangan, accounting anda harus juga belajar ataupun bina. Dan yang terakhir apa yang boleh saya kongsikan di sini ataupun saya sarankan adalah pada peringkat awal saya mencari-cari bisnes memang anda kena cari, jangan berhenti sampai anda jumpa bisnes yang sesuai dengan anda. Anda harus cari ilmu, anda harus juga cari guru guru yang nak membantu anda. Seterusnya cari juga apa kepakaran anda sebenarnya, kepakaran anda. Seterusnya anda harus juga cari apa minat anda. Sekiranya anda jumpa ilmunya, anda jumpa kepakaran anda jumpa juga minat anda, insya-Allah anda akan lakukan dengan berjaya bisnes anda itu. Dan ada 4 tips yang terakhir akan saya kongsikan, yang nak saya kongsikan kepada anda. Yang pertama sekali, kalau anda nak berjaya menjana income secara konsisten daripada internet, pertama sekali nak berjaya ikut orang yang berjaya. Okey?
Tak perlu cerita yang baru, anda hanya ikut saja. Tengok je apa yang dia buat, anda follow. Okey, dan buat untuk bisnes anda. Yang kedua, anda jangan lupa untuk tolong orang. Okey, dalam bisnes jangan tamak, dan tolong orang. Tolong orang. Tak kisahlah tolong orang sakit ke, tolong orang bagi dapat duit ke, janji tolong. Okey. Yang ketiga, fokus. Jangan buat macam-macam. Buat itu tak jadi, buat ini tak jadi kan. Fokus buat satu demi satu sehingga berjaya. Okey, dan yang keempat, yang terakhir adalah buat sesuatu biar istiqomah. Buat sampai berjaya. Jangan hangat-hangat tak ayam. Okey, buat sekejap tak berjaya, pergi buat sana, betul buat sini kan. Buang masa. Okey. Jadi saya rasa itu saja yang boleh saya kongsikan untuk video kali ini. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan kongsikan lagi dalam video-video yang lain. Okey, jangan lupa follow saya dan jumpa lagi. Assalamualaikum.